pendakwa terpilih lah. Bukti yang paling jelas, kes yang Datuk Seri Zahid dah lepas di Shah Alam di bawah Hakim Yazid. Hakim pun, tuan-tuan, boleh fikir. Ketika sesi pembicaraan, prosiding mahkamah berjalan, bila Hakim tanya dengan pegawai SPRM, dalam laporan polis ni saudara, laporan SPRM ni, dua nama. Pertama, laporan polis dibuat ke atas Datuk Hishamuddin Tun Hussein, dan yang kedua, dibuat ke atas Datuk Zahid. Jadi Hakim tanya, kenapa hanya Datuk Zahid yang disiasat? Kenapa Hishamuddin Tun Hussein tak disiasat? Saya ada dalam mahkamah pada ketika itu. Jawapan daripada pegawai penyiasat SPRM ini, arahan pihak atasan. Maknanya apa? Ada campur tangan politik. Politically motivated prosecution. And boleh dianggap sebagai berniat jahat. Malicious prosecution. Jawapan dia, pihak atasan arahkan saya untuk siasat Datuk Zahid sahaja. Maknanya apa? Kenapa tak siasat Hishamuddin Tun Hussein? Sebab ketika itu Hishamuddin membantu Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan masih ingat kan? Bila time dia ni ahli UMNO. Bila Mahathir ada masalah dengan Arab Saudi, ni kita ke Arab Saudi ni. Ketika itu Hishamuddin tak pasal-pasal offer untuk membantu Kerajaan Pakatan Harapan untuk memulihkan kerjasama dengan Arab Saudi. Memang dia ni memang baik dengan Saudi, tuan-tuan. Itu kita tak nafikan. Sebab dulu untuk berurusan hal-hal dengan Saudi ni, Datuk Najib menghantar Hishamuddin. Itu sebab memang hubungan dia dengan putera mahkota Saudi memang rapat. Kita tak boleh nafikan. Memang rapat. Jadi saudara, ini tuan-tuan kena faham. Itu tuan-tuan memang kena faham. Sama juga, takkah kita pelik, tuan-tuan? Macam mana orang nak nafikan bahawa pendakwaan ke atas Datuk Zahid pendakwaan terpilih? Kita lihat Datuk Zahid ketika disoal salah seorang daripada pihak pendakwaan punya saksi, David Tan. Bila ditanya, selain daripada Datuk Zahid, siapa lagi yang menerima? Sebab dia kata dia sebenarnya bagi duit pada banyak orang. Dia bagi sumbangan dana politik punya pada ramai orang. Jadi dia tanya, siapa lagi? Peguam Datuk Zahid, Datuk Zaidi bertanya dengan David Tan, siapa lagi yang anda bagi sumbangan dana politik ni? Jawapan daripada David Tan, dia bagi 2.6 juta ringgit kepada Tun Dr. Mahathir melalui Tan Sri Rahmat. Tan Sri Rahmat ni anak saudara Tun Dr. Mahathir, nama dia Puan Sri Yasmin, suami dia. Itu 2.6 juta. Dia duk cakap 2.6. Last rupanya dia yang dapat 2.6. Tapi bukan bilion lah, juta. Kedua, tuan-tuan, ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun terima 1.3 juta. Hishamuddin Tun Hussein terima. Khairi Jamaluddin terima. Pegawai-pegawai Hishamuddin pun terima. Siapa lagi? Hanifah Aman terima. Syafiq Abdal terima. Tapi bila yang lain ni terima, ianya dipanggil political donation, sumbangan dana politik. Tapi bila Datuk Zahid terima, ianya dipanggil sebagai rasuah. Ini yang dipanggil sebagai ada two sets of law. Ini yang kita panggil sebagai law of the jungle zaman Tun Dr. Mahathir. Yang ni nak kena betulkan, tuan-tuan. Jadi bagi saya, bila Datuk Zahid meminta supaya dia tulis representasi kepada Peguam Negara, memang berasas. Sebab apa? Memang berlaku pendakwaan terpilih. Buktinya dah ada depan mata. Hakim Yazid akhirnya buang kes ni. Tak ada prima facie pun, tuan-tuan. Memang politically motivated, memang malicious prosecution dan selective prosecution. Jadi kalaulah contohnya kalau Lim Kit Siang tak puas hati, contohnya Lim Guan Eng,
ketika zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri, Mahathir melindungi dia. Kes Banglo, dia tanda tangan satu tanah. Tanah ni milik Magnificent Emblem. Dia punya toke dia, board of director dia, Pang Likun. Pang Likun ada sebuah banglo bernilai 4.27 juta. Bila Lim Guan Eng sign, tukar status tanah daripada tanah pertanian ke apa, tukar kepada komersial, tuan-tuan. Lim Guan Eng diberikan rumah banglo ni 4.27 juta nilai dia dapat dengan harga hanya 2.8 juta, tuan-tuan. Ini kes sebiji macam kes Datuk Seri Heru Toyo. Tapi walaupun Lim Kit Siang dah lupa mungkin, buruk-buruk BN ni, walaupun Heru Toyo tu bekas Menteri Besar UMNO, dia tetap masuk penjara, tuan-tuan. Dia tetap berhadapan dengan kes di mahkamah. Dia menjalani hukuman, cuma dia kelakuan baik, dia keluar awal sikit daripada tempoh. Itu semua banduan pun sama juga, tuan-tuan. Tapi tak tahulah, dia tak mohon apa yang dipanggil sebagai royal pardon. Dia tak mohon. Jadi saya nak beritahu, tak ada pun kita dah berkawan dengan DAP, kita dah berkawan dengan Pakatan Harapan, kita kalau boleh elaklah nak cerita benda ni. Tapi pasal Lim Kit Siang lupa, dan ramai orang confuse. Kenapa? Macam contoh macam Iswardi Murni pun, dia confuse. Dia kata Lim Kit Siang ini memberi nasihat. Saya nak beritahu Iswardi, jangan naif sangat. Kita tahulah dia baik dengan seorang kawan dia tu dalam kerajaan. Kita tahu hubungan rapat. Kita pun tahu juga hal dalaman PKR ni. Tapi sebaik-baiknya kita nak elak daripada sentuh kawan-kawan dalam PKR. Kita pun tak nak sentuh kawan-kawan dalam DAP. Sebab saya anggap bahawa orang macam Hassan Karim, orang macam Ramasamy, orang macam siapa nama, Lim Kit Siang, semua ada kepentingan. Cuba kalau Pakatan Harapan ni bila merintah, Iswardi pun ada tempat dalam kerajaan. Mungkin dia pun lebih berhati-hati daripada berkata-kata. Jadi saya tak nak sentuh lah, kalau boleh saya tak nak sentuh kawan-kawan. Kita dah duduk dalam satu pasukan. Kita kena belajar macam mana cara kita benci macam mana pun dengan kawan-kawan kita ni. Kita kena sedar kita memerlukan satu sama lain untuk kekal dalam kerajaan. Mungkin korang tak suka dengan Datuk Najib, mungkin kita orang pun tak suka dengan Lim Kit Siang, dengan Lim Guan Eng. Mungkin saya bagi contoh. Tapi kalau boleh, elakkan daripada menonjolkan ataupun highlight kita punya perbezaan. Kita dah duduk dalam satu pasukan, belajarlah untuk telanlah. Tak suka macam mana pun. Saya dulu pun macam-macam cakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun macam-macam cakap tentang Rafizi. Rafizi pun macam-macam cakap pasal Datuk Najib. Rafizi pun macam-macam cakap pasal Datuk Zahid. Datuk Seri Anwar pun cakap macam-macam pasal Datuk Najib. Tapi alhamdulillah pemimpin ni, mereka dah belajar untuk mengelak daripada membangkitkan perbezaan. Kita sekarang ni highlightkan titik persamaan. Ini kena penting. Kita kena highlightkan titik persamaan. Kalau nak kerajaan ni lama, kalau nak kerajaan ni lama, kalau macam saya tengok alhamdulillah kawan-kawan di AP yang lain, generasi-generasi muda, generasi bukan dinosaur lah, generasi-generasi yang lebih pragmatik ni, mereka boleh terima kerjasama baru ni. They are learning very well and very fast. UMNO pun belajar juga. Mungkin Datuk Fuad sikit marah lah dengan Lim Kit Siang sebab dia sentuh pasal Datuk Najib.